Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar ustaz yang ustaz kasihi dan ustaz sayangi. Jadi alhamdulillah, jadi bersama ustaz lagi pada hari ini kita akan belajar fiqh dengan tajuk yang baru. Jadi sebelum tu ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Duduklah kat rumah, jangan banyak main kat luar. Bahaya sekarang ni, kes makin naik kan. Bahaya kalau main kat luar sekarang ni. Duduk je rumah. Kalau tak ada apa-apa keperluan nak keluar tu, duduk je rumah. Okay, ingat tu. Okay, jadi insyaAllah pada hari ni kita akan masuk tajuk baru. Okay, sebelum kita masuk pada tajuk kita yang baru, Ustaz nak kamu semua tengok gambar yang kat sebelah Ustaz. Okay, cuba tengok gambar apa tu. Cuba kamu semua teka. Okay, macam ni. Okay, kamu rasa tu semua gambar, kamu rasa tu gambar apa? Okay, itu adalah gambar orang tengah melakukan solat jenazah. Okay, jadi insyaAllah pada hari ni kita akan belajar tentang pengurusan jenazah, iaitu di pelajaran yang keempat. Okay, jadi kamu semua boleh buka muka surat 23. Kita akan belajar tentang tajuk pengurusan jenazah. Okay, jadi setiap orang Muslim, orang Muslim adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika mereka ni meninggal dunia ataupun kita juga bakal meninggal dunia, jenazahnya perlulah kita mandikan, kita perlu kafankan, sembahyangkan dan juga kebumikan. Jadi mungkin di antara kamu semua ada yang pernah mungkin ada yang ada pengalaman pernah menguruskan jenazah. Mungkin jenazah arwah atuknya, arwah neneknya ke, saudara ke. Macam ustaz sendiri, ustaz ada pengalaman ustaz menguruskan jenazah arwah ya ustaz, juga arwah ustaz. Jadi insya-Allah lah ustaz akan kongsikan sedikit ilmu yang ustaz dah lalu insya-Allah. Okay, jadi hukum menguruskan jenazah ni ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi terdapat 4 kewajipan yang kita kena lakukan terhadap jenazah ni. Yang pertama, kita kena mandikan jenazah tu. Kita kena pastikan jenazah tu bersih kan. Yang kedua, kita kena mengkafankan. Ketiga, menyembahyangkan. Dan keempat, mengebumikan. Okey. Jadi kita tengok pada tajuk utama, memandikan jenazah. Iaitu muka surat 24. Jadi setiap perkara yang kita buat ni, kita perlu mulakan dengan niat. Betul? Jadi kat sini, kat muka surat 24 ni, ada lafaz niat memandikan jenazah untuk jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Jadi ustaz nak kamu semua sama-sama ikut ustaz membacakan lafaz niat ni. Okey. Nawaitu an ughassila bihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan mayat ini, iaitu mayat lelaki, kerana Allah Ta'ala. Okay, untuk yang jenazah perempuan, nawaitu an ughassila bihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan mayat ini, iaitu mayat perempuan, kerana Allah Ta'ala. Jadi ustaz harap kamu semua dapatlah bacakan niat ni dengan betul. Dan ustaz harap juga kamu dapat hafal lah niat ni. Okay, niat ni sangat penting sebenarnya. Untuk setiap perkara yang kita mulakan, kita kena mulakan dengan niat. Okay. Jadi kita tengok kepada yang seterusnya, iaitu kaifiyah memandikan jenazah. Kaifiyah ni ustaz boleh kata, kalau bahasa mudahnya, langkah-langkah lah. Jadi ustaz kata macam langkah-langkah. Okey, pertama, ketika mayat tu telah meninggal, kita kena letakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dan dalam keadaan baring terlentang. Okey, untuk kita mandikan jenazah, mungkin kalau ustaz pernah ada pengalaman mandikan jenazah arwah ustaz di hospital. Jadi hospital ada sediakan satu tempat yang memang tinggi untuk letakkan jenazah atas tu dalam keadaan baring terlentang. Okey, lepas tu kita kena tutup keseluruhan tubuh jenazah dengan kain. Okey, boleh gunakan kain bambu, tak kisah kain pelikat boleh ke, kan. Yang seterusnya, kita kena bersihkan najis yang ada dekat tubuh badan tu. Kan, lepas tu tekan sedikit perut ni supaya keluar kotoran. Mungkin jenazah tu sebelum tu mungkin terkencing ataupun sebelum meninggal tu terberak, sebab kita tahu kepedihan mati tu memang sangat perit lah. Kita tak tahu kan macam mana. Okey, yang seterusnya, cuci kubul dan duburnya. Okey, mesti kamu semua tahu kubul dan duburnya kan macam mana. Okey. Seterusnya, cuci gigi dan mulutnya. Okey, cuci gigi dan mulut ni pun penting juga sebenarnya tau. Jangan lupa untuk bersihkan gigi dan mulutnya. Dan seterusnya, kita kena ratakan air keseluruhan badan dengan air sabun sebanyak 3 kali. Okey. Seterusnya, kita kena bilas air bersih keseluruhan badan. Jadi lepas kita dah
ratakan air ke seluruh badan. Okay, jadi ketika kita mandikan jenazah, ni menurut pengalaman ustaz, ketika kita mandikan jenazah, terdapat ramailah yang akan mandikan. Jadi akan ada seorang yang akan mengalirkan air, jadi yang lain tu akan ratakan air tu di seluruhan badan mayat tu. Lepas kita dah tu, kita kena bilas dengan air bersih. Okey, dan terakhir, siram dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Okey, ustaz akan tunjuk kapur barus macam mana. Cuba tengok gambar sebelah ni. Itulah gambar kapur barus. Okey, jadi alhamdulillah kita dah berjaya menghabiskan tajuk yang pertama ni, iaitu kewajipan yang pertama, iaitu kewajipan memandikan jenazah. Jadi terdapat beberapa perkara yang penting. Okay, sebelum Ustaz nak akhiri pelajaran kita, saya nak buat kesimpulan sikit. Pertama, apa yang kita dapat pelajari pada hari ini, dalam pengurusan jenazah ni terdapat 4 kewajipan yang kita perlu lakukan terhadap jenazah. Iaitu pertama, memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okay, yang kedua, iaitu kita perlulah setiap perkara yang kita buat ni kita kena mulakan dengan niat. Jadi terdapat lafaz niat untuk memandikan. Jadi kita kena mulakan dengan niat dahulu sebelum kita nak memandikan jenazah. Dan ketiga, kita perlu ikutlah kaifiah yang telah disediakan ni. Bukan kita main taram, main bedal, tak boleh. Jadi ada cara dan ada kaedah yang kita perlu ikut supaya kita dapat memudahkan urusan jenazah tersebut. Jadi insya-Allah kalau kamu semua ada soalan ataupun kurang jelas ataupun kurang faham, kamu semua boleh tanya ustaz. Dan insya-Allah ustaz akan sediakan latihan untuk kamu semua dan kamu semua kena buat soalan tu. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada ustaz. Yang baik itu semua datang daripada Allah Taala. Yang kurang itu datang daripada diri ustaz sendiri. Sekian, assalamualaikum.